hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa. Tuhan, hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu, dan kurniakanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu.
kau sesungguhnya pengampun dosa-dosa besar, pengampun dosa-dosa besar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat datang ke FB Live. Mendakap kesedihan part 1. Tak bagi tahu awal dah. Part 1. Ada 2 part nanti. Okey, insya-Allah. Jadi kita akan ada 2 part. So ini adalah part yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru sahaja masuk dan yang dah lama menunggu sejak lagu tadi dimainkan. Selamat datang. Dah lama rasanya saya tak live di FB. Selalu Zoom kan? Jadi siapa yang nampak saya dan dengar suara saya, nampak video saya, komenkan semua okey. Tim boleh check juga. Semua okey ke? Semua okey? Alhamdulillah. Kalau semua okey, Alhamdulillah. Okey. Lagu sedap. Lagu tu daripada Syed Salahuddin Iktiraf. Boleh cari kat YouTube. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang. Selamat pagi. Saya nervous sebenarnya sebab dah lama tak live. Jadi macam biasa, dekat Zoom tak boleh nak share kan. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan bantu kami untuk share, like dan komenkan segalanya lah. Komenkan bila perlu. Sebab saya memerlukan, sangat-sangat memerlukan respon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Semua okey, Alhamdulillah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ini first time kita buat Facebook Live. Okey, first time kita nak isikan waktu orang kata hari Selasa yang Ustaz Hadi tak dapat bersama dengan kita. Jadi kita isikan dengan slot-slot perkongsian, dengan slot-slot, mungkin slot-slot tadabbur, mungkin slot-slot kita nak panggil panel luar ke apa ke. Jadi tuan-tuan dan puan, kosongkan juga hari Selasa pagi. Kosongkan juga hari Selasa pagi. Moga-moga kami di Isi Ngaji dapat mengisi tuan-tuan dan puan dengan program yang bermanfaat, insya-Allah. Amin. Okey, baik. Sekejap saya macam tak sedap tekak. Sekejap Tengok poster sekejap. Okey, dah kembali. Jadi tuan-tuan dan puan, 36 mata yang memandang, 36 mata yang mata pula. Telinga yang mendengar. Tuan-tuan dan puan, hari ni tajuk dia adalah tentang mendakap kesedihan. Mendakap kesedihan. Jadi tuan-tuan dan puan, sekejap itulah pasal dia tak selesa dekat mulut. Saya nak teruskan perkongsian pun jadi tak syok kan. Okey, dah clear. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, pagi ni adalah tajuknya tentang mendakap kesedihan. Apa itu mendakap kesedihan? Okay? Sebagai seorang manusia, kita sedia maklum, tuan-tuan dan puan. Kita sedia maklum yang kita ni akan ada satu fasa yang dipanggil sedih.
Ataupun kita panggil akan ada satu emosi yang dipanggil kesedihan. Tapi sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang beriman kepada Al-Quran, boleh ke ataupun tidak kita bersedih? Boleh ke ataupun tidak kita bersedih? Jadi, benda itu adalah menjadi salah satu tanda tanya kepada kita. Sedih ni tanda lemah iman ke? Ataupun sedih ni tanda kita tak ada iman langsung? Ataupun sedih ni lain, iman tu lain. Macam mana? Jadi insya-Allah pagi ni bersama-sama dengan saya, insya-Allah tuan-tuan dan puan bersama-sama dengan saya, kita akan lihat satu persatu tentang kesedihan ni. Adakah kesedihan ini disebutkan dalam Al-Quran? Adakah kesedihan ini ada kaitan dengan orang kata baginda Nabi Muhammad SAW? Jadi kalau tuan-tuan dan puan dah bersedia, saya tak nak buang masa, komenkan sedia dekat bawah. Komenkan sedia kat bawah. Saya akan paparkan skrin sebab saya akan menconteng. Ini memang orang kata siapa yang bersama saya selalunya. Selalunya saya akan sketch untuk tuan-tuan dan puan lebih jelas. Lebih faham, lebih jelas. Kalau cakap saja ni kan takut ada yang terlepas point. Okey? Boleh? Komenkan sedia di bawah. InsyaAllah. Sebenarnya saya cuba paparkan skrin. Bantu je. Terpadam. Sekejap tuan-tuan dan puan, dia terpadam pula. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, nampak skrin? Nampak? Okey? Okey, baik. Dah okey? Okey. Alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan, yang baru masuk, yang baru saja melihat saya di FB Live ini, saya lupa pula. Ada yang tak kenal saya. Betul tak? Ada yang tak kenal saya. Jadi saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya adalah Ifah Mokhtar. Okay? Nama saya adalah Ifah Mokhtar. Saya merupakan salah seorang trainer. Salah seorang trainer di Easy Ngaji. Okay? Ataupun kita panggil dalam bahasa Melayunya adalah pelatih. Betul? Pelatih ya? Kind of lah. Saya membantu Ustaz Adi. Okay? Saya membantu Ustaz Adi di dalam program, di dalam seminar. Jadi kalau orang kata siapa-siapa yang belum lagi pernah join seminar ataupun siapa-siapa yang belum pernah lagi join mana-mana webinar, memang tak pernah nampak muka saya. Orang kata saya ni jarang-jarang nak keluar dekat FB Live ni. Okay? Jadi orang kata orang kata Ustaz Hadi tu hero dalam Easy Ngaji ni. Orang kata dia lah watak utama dia. Saya sidekick je. Saya sidekick je. Okay? Jadi insyaAllah saya dah bersama dengan Easy Ngaji sejak 2019. Alhamdulillah. Okay? Dah pelbagai program dah saya dengan Ustaz Hadi bersama-sama dengan Ustaz Hadi. Membina modul, membina program untuk manfaat bersama insyaAllah. Jadi hari ni saya nak kongsikan, orang kata saya nak buat perkongsian bersama tuan-tuan dan puan tentang kesedihan. Boleh ataupun tidak kita bersedih ni? Lemah iman ke? Macam tu. Lemah iman ke kalau kita bersedih? Okey? Baik, tuan-tuan dan puan, jom kita mulakan. InsyaAllah. Okey? Jadi, tuan-tuan dan puan, bila kita bercerita tentang kesedihan, okey? Kesedihan. Kita nampak ni, kesedihan. Kesedihan ni, kita boleh katakan dia adalah satu emosi. Satu apa? Satu emosi. Bila kita bercakap tentang emosi, okey? Emosi ada apa lagi? Emosi ada marah. Emosi ada apa lagi? Emosi ada gembira. Emosi ada apa lagi? Emosi ada sedih. Apa lagi? Emosi ada hampa. Apa lagi? Emosi ada apa lagi? Okey, kita ambil yang ni dulu. Okey?
Bila kita nampak ni kan, ada yang positif. Yang ni positif. Gembira ni. Okey, marah ni negatif. Sedih ni orang kata negatif juga. Okey, hampa ni pun negatif. Adalah lagi yang lain-lain, emosi yang lain-lain, betul? Jadi kesedihan ini adalah salah satu apa? Salah satu emosi. Salah satu emosi. Jadi bila kita bercakap tentang emosi, satu benda yang sangat-sangat penting adalah kita kena jujur. Bukan dengan orang lain saja kita kena jujur. Kita kena jujur juga dengan diri kita sendiri. Okey, dengan diri sendiri. Apa dia? Jujur dengan diri sendiri yang emosi itu wujud. Emosi itu wujud. Saya ulang lagi sekali. Emosi itu wujud. Okey? Allah hadirkan untuk kita emosi ini ke dalam diri setiap manusia. Allah hadirkan emosi ini ke dalam diri setiap manusia. Okey? Jadi semua manusia boleh rasa emosi ini. Boleh rasa emosi ini. Okey? Ada orang boleh, kita boleh ada rasa marah, kita boleh ada rasa gembira, boleh ada rasa sedih, kita boleh ada rasa hampa. Bukan kata kalau dia ni marah, dia bukan manusia. Bukan. Kalau dia ni sedih, dia bukan manusia. Bukan. Jadi semua orang ada rasa ini. Sama ada dia banyak ataupun sedikit. Sama ada dia banyak ataupun sedikit. Tapi bila kita berceritakan tentang kesedihan, okay? Kesedihan, kita kena jujur. Sebab dia adalah salah satu sifat ataupun salah satu emosi yang negatif. Salah satu emosi yang negatif. Okay? Bila kita tak jujur, yang kita ni sedang bersedih, okay? Bila kita tak jujur, bila kita ni tak jujur, bila kita bersedih, okay? Apa yang akan berlaku adalah ada satu line dekat sini. Okay? Kesedihan. Okay? Dia boleh jadi terlalu ekstrim. Dia boleh jadi apa? Terlalu ekstrim. Ni ekstrim pertama, ni ekstrim kedua. Bukan ekstrim pak, tapi terlalu ekstrim. Maksudnya terlalu, apa ya? Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Macam mana tu? Emosi, ekstrim. Emosi pula. Ekstrim yang macam mana tu sampai boleh jadi berpecah kepada dua? Okey? Ekstrim yang pertama adalah, jom kita tengok ekstrim yang pertama dulu. Ekstrim yang pertama ini adalah, okey, dikaitkan emosi ini dengan tahap keimanan. Kaitkan emosi ini dengan tahap keimanan. Ekstrim. Sebab bila kita tak jujur dengan kesedihan ini, kita akan jadi terlampau ekstrim. Kita kaitkan dengan keimanan kita. Ada orang yang sampai dia terlampau ekstrimkan sangat kesedihan ini. Kalau sedih, maksudnya iman ada masalah. Kalau sedih, maksudnya iman ada masalah. Kau ni apa hal ni sampai nak jadi sedih-sedih macam ni? Lemahlah iman kau. Macam tu. Lemah. Sampai macam tu. Okey? Terlampau ekstrimnya sampai dia mengaitkan emosinya dengan tahap keimanan. Okey? Kenapa kau nak sedih ni? Orang dah meninggal dah pun. Kau nak ada iman tak ada iman? Sampai macam tu. Okey? Jadi, ekstrim yang pertama ni bahaya tak? Sangat bahaya sebenarnya. Sangat bahaya. Satu, bahaya kepada orang lain lah. Sebab bila kita yang menjadi ekstrim yang pertama ini, kita menghukum setiap orang yang lain. Kita menghukum seolah-olah kita yang Tuhan.
sedangkan menghukum itu adalah kerja Tuhan. Okey? Kita menghukum orang ni, kita menghukum orang tu. Kau ni lemah iman, kau ni tak ada iman. Kau ni tak semayang lah. Kau ni tak berdoa ke kepada Allah? Kita menghukum. Ha? Kenapa pula nak rasa sedih? Kau pergi solat sunat. Macam tu. Okey? Terlampau bahaya. Okey? Sampai dia menolak. Okey, orang bila kita menjadi ekstrim yang pertama ini, sampai kita menolak faktor-faktor yang menjadikan apakah sebab kesedihan-kesedihan tersebut. Okey? Waalaikumsalam. Maaf lewat. Tak apa. Masih awal lagi. Okey? Masih awal lagi. Bantu kami untuk share, bantu kami untuk like. Okey, siapa-siapa yang baru masuk, jangan terkejut. Okey, hari ini adalah Happy Life bersama saya. Okey, ada part 1, ada part 2. Hari ini adalah part 1, insya-Allah. Ini baru mukadimah tuan-tuan dan puan. Baru mukadimah. Jadi tuan-tuan dan puan, bantu kami untuk share, bantu kami untuk like. Okey? Insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, saya terlupa. Stay sampai habis sebab saya ada bonus saya nak ceritakan dekat penghujung nanti. InsyaAllah. Okey? Baik, kita masuk balik ke dalam live. Okey? Sampai dia menolak. Okey? Tolak segala faktor. Okey? Tolak segala faktor-faktor yang menyebabkan kesedihan. Okey? Boleh jadi ada faktor biologi. Ada faktor persekitaran. Biologi ni apa? Memang orang kata family ni memang jenis pandang baran. Pernah tak kita dengar? Okey, biologi. Okey. Tapi itu tak menjadi tiket dia untuk orang kata menghukum dan menghina semua orang. Okey? Tidak. Okey? Kadang-kadang ada yang daripada segi biologinya. Yang kedua adalah daripada segi persekitarannya. Bagaimana dia hidup, bagaimana keluarganya, okey? Bagaimana persepsi orang lain terhadap dirinya. Okey? Kadang-kadang, tuan-tuan dan puan, kenapa boleh berlakunya sampai kesedihan yang melampau hingga orang kata terlalu ekstrim ni? Sebab kadang-kadang manusia ini lebih suka menghukum. Manusia ini lebih suka menghukum daripada membantu. Manusia ini lebih suka menghukum daripada membantu. Kau ni memang tak ada masa depan ni. Kalau kau buat macam ni, kau memang tak layak lah hidup dalam masyarakat dan sebagainya. Manusia ini lebih senang untuk menghukum. Okey? Manusia ini lebih senang untuk menghukum. Bab-bab menghukum ni memang manusia suka. Okey? Jadi, itulah yang dilakukan. Itulah yang dilakukan. Dia menghukum orang lain sampai seseorang itu mengalami kesedihan yang melampau. Itulah yang kita panggil anxiety, kita panggil depression. Okay? Sampai ada orang sakit mental. Orang kata hidup tak tenteram, tak boleh nak tidur. Kita rasa macam biasa komen-komen dekat Facebook, betul? Kita rasa macam biasa, komen dekat Facebook je, bergurau je. Kalau tak boleh nak bergurau, tak payahlah. Tapi seolah-olah itu menghalalkan tiket untuk kita mengkomen ataupun meletakkan perception, nilaian terhadap orang lain dengan sesuka hati sahaja. Tanpa kita ambil kira emosi seseorang tersebut. Jadi, itulah. Orang kata faktor-faktor yang boleh menyebabkan juga emosi itu sampai terlampau ekstrim. Sedih itu sampai terlampau ekstrim. Sebab boleh jadi sebabkan persekitaran terus. Dan kita terus menghukum, kau ni lemah iman. Kau ni tak ada iman. Kau ni tak solat. Ada tak orang yang menjaga solat dan membaca Al-Quran setiap hari? Boleh tak dia sedih? Boleh. Boleh. Okey, waalaikumsalam pada yang memberi salam. Okey. Jadi, itu ekstrim yang pertama tuan-tuan dan puan. Ekstrim yang kedua pula kita bawa ke bawah ni. Kita bawa ke tepi ni lah. Boleh nampak kan? Nampak kan? Okey, ekstrim yang kedua ni pula lagi bahaya. Dia pisahkan iman dengan emosi. Pisahkan iman dengan emosi.
Kita faham, okey? Emosi ini akarnya adalah pada kesihatan. Emosi ini, okey? Emosi dekat sini, emosi dekat sini. Akarnya daripada kesihatan. Okey? Kita faham daripada kesihatan. Tapi bila kita lihat secara teliti, okey, iman dan emosi itu berkait rapat. Iman dan emosi itu berkait rapat. Okey? Jadi ini ekstrim yang kedua, sampai memisahkan terus iman dengan emosi. Tadi mengkaitkan terus iman dengan tahap keimanan dengan emosi. Bila orang tu sedih je, bila orang tu marah je, kata tak beriman. Okey? Yang kedua pula, memisahkan terus iman dengan emosi. Jadi, bahaya tak dua-dua ekstrim ini? Bahaya. Jadi, di manakah kita patut ambil? Di manakah kita patut duduk? Di sini. Okey? Di sini. Iaitu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Okey? Jadi, di sinilah yang mana kita patut duduk. Mengambil jalan tengah itu adalah lebih adil dan lebih teliti. Kita tidak menidakkan, kita tidak menolak emosi, kita menolak emosi itu berkait rapat dengan tahap iman. Okey? Dan kita tidak menolak juga iman itu, kita tidak memisahkan juga iman itu dengan emosi. Let's say kita kata iman itu ada kaitan dengan emosi. Tetapi kita tak adalah kata emosi itu berkait rapat dengan tahap iman. Sampai kata kau beremosi, kau lemah iman. Tidak. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, jelas ya? Alhamdulillah. Jadi dengan memilih jalan tengah ini adalah dengan lebih adil dan teliti. Okey? Bila kita faham tentang ini tuan-tuan dan puan, masalah yang ada, dunia ini penuh dengan masalah, betul? Dunia ini penuh dengan masalah. Bila kita bercakap tentang masalah ini, dia takkan terlepas daripada apa? Daripada bantuan Allah. Masalah dekat dunia ini takkan terlepas dengan bantuan Allah. Takkan terlepas. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Allah adalah tempat kita bergantung. Okey? Tempat kita bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey? Kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kepadamu ya Allah kami sembah dan kepadamu juga kami mohon pertolongan. Kita ambil surah Fatihah je. Dah cukup dah. Dah cukup jelas dah. Okey? Jadi Allah adalah tempat kita bergantung. Jadi dengan iman itu sendiri, okey? Dengan iman itu sendiri, okey? Fikiran kita, okey, cara fikir kita, okey, cara pemikiran kita, senang cerita otak kita ni lah, cara kita berfikir ni, dia akan mula menjadi rasional. Dia akan mula menjadi rasional. Dapat? Dan kita boleh katakan iman dan emosi itu seiring. Berjalan tu seiring. Jadi iman kau kena ada, emosi kau pun kena kawal. Tetapi apa yang kita nak katakan dekat sini adalah iman ini dia membentuk kekuatan. Membentuk kekuatan. Membentuk kekuatan. Dapat? Screenshot. Siapa yang tak sempat salin boleh screenshot.
Ini orang kata nota ringkas. Okey. Dapat? Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey ke ni? Masih okey ke tuan-tuan dan puan? Silakan komen. Okey. Baru mukadimah ni belum masuk lagi ni. Belum masuk lagi tuan-tuan dan puan. Sebenarnya hari ni kita akan tadabbur satu surah ni. Kita akan tadabbur satu surah. Tapi ini saya nak menceritakan tentang bila kita faham konsep dulu, baru kita lebih mudah untuk orang kata mentadabbur. Okey. Cantik. Dan tuan-tuan nampak yang baru masuk, stay sampai ke hujung, saya ada satu benda yang nak saya ceritakan. InsyaAllah, live kita ni paling lewat pun, insyaAllah habis pukul 10. Okey? Okey, ramai. Alhamdulillah. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan. Jadi, bila kita lihat di sini, bila kita dah faham tentang emosi tu berkait dengan iman, okey? Jadi kita letakkan dekat sini sebelum kita nak masuk tadabbur itu sendiri, okey? Jadi kita nak lihat apakah 3 perkara untuk kita urus emosi. Emosi ini boleh diurus ke? Boleh. Emosi ini boleh diurus. Orang kata, marah tu ada tak? Ada. Sedih tu ada tak? Ada. Hampa tu ada tak? Ada. Boleh ke kalau tak marah? Boleh ke kalau tak sedih? Boleh ke kalau tak hampa? Tak boleh. Kita manusia. Kita manusia. Okay? Itu memang sifat yang ada pada manusiawinya. Gitu. Jadi, apa yang kita boleh buat? Kita boleh menguruskan emosi kita itu. Boleh tak sedih? Boleh. Tapi jangan sampai emosi itu efek kehidupan kita. Boleh tak marah? Boleh. Kadang-kadang tu memang ada time yang kita rasa macam, aku macam tu kan. Okay? Boleh tak? Boleh. Tapi kita kawal. Okay? Kita kawal supaya dia tak menjadi kesan kepada orang lain. Bila orang lain dengan kemarahan kita itu menyebabkan orang lain sedih ke, menyebabkan orang lain kena pukul ke apa ke, kita tak nak macam tu. Jadi kita nak menguruskan emosi ini. Yang pertama. Okey, fokus. Yang pertama, akui emosi itu. Kan tadi kita cakap, masing-masing ada emosi tak? Ada. Jadi kita kena mengakui emosi itu ada. Saya baru belajar ni tau. Baru belajar. Kita kena belajar mengakui supaya kita tak termasuk dalam positif toxicity. Dapat tak? Positif toxic lah kita kata. Positif. Mesti macam tertanya-tanya. Positif pun ada yang toksik. Iya. Negatif pun ada yang toksik. Positif pun ada yang toksik. Saya pun baru belajar. Saya pun baru membaca. Okay. Jadi saya pun terkejut. Jadi saya membaca lagi. Okay. Macam mana yang boleh dikatakan positif toxicity ni? Okay. Betul tak saya punya ejaan? Saya rasa saya betul dah ejaan saya. Okay. Apabila seseorang manusia itu meletakkan dirinya di dalam kotak positivity. Saya katakan dia adalah kotak positif. Okey, apabila seseorang manusia itu, okey, letakkan dirinya di dalam kotak positif. Sentiasa memandang segala sudut dengan positivity. Dengan cara yang positif sampai menafikan emosi. Emosi dia ni letak dekat luar. Dia boleh gembira tak? Dia boleh. Tapi bila ada emosi yang negatif, dia menafikan.
Bila ada emosi yang negatif, dia menafikan, dia menolak. Dia menolak setolak-tolaknya. Line tak okey ke? Sebab ada yang bertanya, line okey, masih lagi okey. Okey? Ha? Masih okey. Okey, alhamdulillah. Jadi, okey, apa yang berlaku? Dia menolak segala emosi ini. Emosi yang dia rasakan macam, bukan kot. Okey? Aku tak sedih, aku tak sedih. Macam tu. Sampai satu tahap yang dia menjadi toksik. Sampai satu tahap dia menjadi toksik. Bagaimanakah menjadi toksik ini? Dia menyebabkan dia selalu menyalahkan diri sendiri. Contoh contoh situasi apa yang berlaku dekat dalam keluarga, okey, dia menyalahkan diri sendiri. Dia rasa macam, itulah sebab aku ni belum cukup baik untuk pimpin keluarga aku. Aku ni bukan suami yang baik, aku ni bukan ayah yang terbaik. Okey, dia sentiasa menyalahkan diri dia sebab apa? Sebab dia sentiasa positif yang orang lain adalah positif. Orang lain ni baik. Jadi dia memusingkan, dia menafikan kesedihan itu. Tak, sebenarnya aku bukan sedih, aku belum cukup baik. Bahaya tak ni? Bahaya, sangat bahaya. Ini berlaku tak? Berlakulah tuan-tuan dan puan. Inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku pada apa? Pada orang-orang yang mengalami anxiety. Dia rasa diri dia tak layak untuk hidup. Dia rasa diri dia membebankan orang lain. Dia rasa diri dia selalu buat salah. Bila mana-mana je dia pergi, okey? Bila mana-mana saja dia pergi, dia rasa macam aku ni lah. Aku ni lah yang menyebabkan orang lain terseksa. Okey? Jadi benda ni sampai satu tahap dia terlampau bahaya. Okey? Betul. Positive toxicity. Okey? Toxic positif. Jadi apa yang kita kena buat tuan-tuan dan puan? Kita kena mengakui perasaan sedih, perasaan marah itu ada. Sebab kita manusia. Sebab kita manusia. Tuan-tuan dan puan, sebab kita manusia. Puan Nani, ya ke saya nampak Encik Ifan kaku tak ada suara? Tim boleh bantu? Minta Puan Nani untuk keluar dan masuk semula. Okey? Sebab dia tak dengar suara. So komen je boleh bantu. Okey? It's okay to feel good. It's okay to feel bad. Ada masanya, it's okay untuk kita rasa sedih. Tak apa. Tak apa sedih tu. Okey? Sebab kita manusia. Okey? Sebab kita manusia. Jangan sedih lah orang tu meninggal. Contohlah sahabat baik kita meninggal ke, ahli keluarga yang kita sayang meninggal ke. Jangan sedih lah. Okay? Nampak sangat lemah iman tu. Jangan sampai tahap macam tu tuan-tuan dan puan. Kita memang manusia. Kita memang manusia, kita memang ada sifat sedih tu. Kita memang ada sifat sedih tu. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, akui emosi itu ada. Yang kedua, bergantung harap ataupun meletakkan kebergantungan kepada Allah. Sebab apa? Allah tahu apa yang terbaik. Allah tahu apa yang terbaik. Dan Allah memberikan apa dia? Jalan keluar. Dan Allah memberikan jalan keluar. Setiap perkara yang ada, Allah keluarkan kita. Allah keluarkan kita daripada kesempitan. Allah keluarkan kita daripada apa? Kesulitan. Allah keluarkan kita daripada apa? Kegelapan. Allah keluarkan kita daripada apa? Kejahilan. Allah keluarkan kita daripada apa? Kemiskinan. Macam-macam lagi. Jalan keluar itu sentiasa Allah bukakan untuk kita. Jadi, bergantung harap pada Allah. Sebab apa? Emosi ini, okey, memanglah tidak, orang kata, tidak menunjukkan secara tepat
Orang kata kalau kau sedih ni maksudnya kau lemah iman. Tidak. Tetapi iman itu ada kaitannya dengan emosi. Apabila kita meletakkan kebergantungan kita kepada Allah, contoh tadi kita kata ada sahabat baik kita yang meninggal, ahli keluarga yang rapat dengan kita meninggal dan sebagainya. Sedih tak kita? Sedih. Tapi kesedihan itu menjadi terlalu ekstrim ataupun tidak? Tidak. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah akan memberikan yang terbaik untuk dia. Okey, untuk sahabat kita itu yang meninggal, untuk ahli keluarga kita yang meninggal. Kita tahu kesedihan itu tidak akan menjadi terlalu ekstrim sebab apa? Iman itu masih ada yang kita percaya yang Allah akan memberikan yang terbaik. Segala amalan-amalan yang dia ada, Allah akan balas dengan sesuatu yang terbaik. Jadi bergantung harap kepada Allah. Dan yang ketiga, sebagai seorang manusia, teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Okey? Mencari solusi. Mencari solusi bukan menanti. Teruskan berjalan. Jadi ini dia. 3 perkara. Mudah je. Siapa nak screenshot? Siapa nak screenshot? Okey? Uruskan emosi. Baik. Kita dah nak masuk dah ni. Mukadimah dah habis dah. Lama betul mukadimah kan? Masih okey-kah tuan-tuan dan puan? Nampak Encik Irfan kecil je. Kalau tak pakai cermin tak nampak muka Encik Irfan. Tak apa, yang penting nampak nota. Yang penting nampak nota. Muka saya memang auto. Dia auto. Saya tak boleh adjust. Okey? Baik. Terpadam. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, jom. Bila kita dah faham tentang emosi ni ada dan sebagainya, tetapi yang orang kata memang sebagai seorang manusia itu memang ada emosi itu di dalam diri kita. Maha hebatnya Allah. Betapa hebatnya Allah itu, Allah hadirkan kita satu perkara, iaitu Al-Quran. Satu mukjizat yang sangat besar kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Okey? Satu Al-Quran, orang kata satu perkara, satu kitab yang menjadi panduan kepada kehidupan kita. Okey? Yang menjadi panduan kepada panduan kita. Subhanallah. Al-Quran ini tuan-tuan dan puan, bila kita melihat dia, melihat kebaikan Al-Quran itu terlalu banyak sampai bila kita dah melihat setiap satu kebaikan itu masih ada kebaikan-kebaikannya. Terlalu banyak, okey? Di dalam setiap surahnya, di dalam setiap ayatnya. Bila kita saya memetik satu petikan ayat Al-Quran surah Yunus. Okey, ayat 57. Nanti tuan-tuan dan puan boleh semak Surah Yunus ayat 57. Okey? Surah Yunus ayat 57. Saya tak adalah tulis dia punya tafsir. Tapi saya akan bacakan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, surah Yunus ayat 57. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga petunjuk serta sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Wahai manusia, saya ulang, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi pengajaran kepada Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga petunjuk serta sebagai rahmat sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya keluarkan daripada ayat ini. Al-Quran itu telah dihadirkan kepada kita. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sebagai pengajaran. Yang kedua adalah sebagai penawar. Yang ketiga adalah sebagai petunjuk. Yang keempat adalah sebagai rahmat. Al-Quran itu hadir dan memberikan kepada kita 4 perkara ini. 4 perkara ini. Berapa tuan-tuan dan puan-puan? 4. Okey? Tuliskan dekat bawah. Pengajaran, penawar, petunjuk, rahmat. Okey? Dapat? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran sebab Al-Quran ini adalah satu ucapan yang terbaik. Okey? Bila kita melihat balik, bila kita membaca terjemahan dan tafsir yang ada, okey? Bila kita membaca balik, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini adalah berbentuk pujukan, berbentuk cerita, okey? Ada bahagian yang menunjukkan tentang perintah Allah. Okey, ada ayat yang menunjukkan tentang tegahan. Okey, jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina, kan? Ada ayat yang menunjukkan ataupun menceritakan tentang ganjaran. Okey, tentang syurga, tentang apa yang ada di dalam syurga itu. Ada ayat yang menceritakan tentang azab. Betapa seksanya kalau kita buka surah-surah yang di belakang tu, surah Al-Humazah. Okey. Surah Al-Humazah. Okey, menceritakan tentang betapa besarnya seksa azab kepada siapa yang menjadi pencela, pengupat, menghina orang lain, menghina orang miskin. Betapa besarnya azab Allah. Allah sudah menceritakan di dalam Al-Quran. Ada juga tak Allah menceritakan tentang kejayaan? Ada. Ada tak Allah menceritakan tentang kegagalan? Ada. Apa kejayaan dekat dunia pun Allah cerita, kegagalan dekat dunia pun Allah cerita, kejayaan dan kegagalan dekat akhirat nanti pun Allah ceritakan juga dalam Al-Quran. Jadi, dia adalah berbentuk pengajaran. Dia adalah bentuk pengajaran. Okey, saya tak tulis lah sebab banyak poinnya. Yang kedua, okey, Al-Quran ini juga hadir sebagai penawar. Al-Quran ini juga hadir sebagai penawar. Okey, Al-Quran ini adalah satu ubat yang mujarab kepada kita. Kalau kita tengok, ini kita tak dapat nak menafikan lagi lah. Al-Quran ini digunakan, orang kata, di dalam ruqyah, okay? Sebagai penawar. Ada yang penawar, orang kata, pelbagai. Dan ada juga, orang kata, menjadi penawar bagi hati-hati kita. Bagi hati-hati kita. Kalau kita lihat pada ayat tadi, surah Yunus ayat 57, dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu. Yang ada di dalam dada kamu. Bukan orang kata penyakit jantung ke, penyakit paru-paru berair ke, bukan. Yang kita rasa sempit, yang kita rasa seksa, orang kata tak cukup nafas. Bukan tak cukup nafas sebab kurang oksigen, tak cukup nafas sebab kadang-kadang tu kadang-kadang rasa macam down sangat, kan? Jadi Al-Quran ini hadir untuk sembuhkan jiwa kita daripada rasa sunyi, rasa takut, rasa tak disayangi, rasa tak didengar, rasa ditinggalkan. Okey? Dan Al-Quran ini, okey? Al-Quran ini, okey? Juga dapat lindung kita daripada sifat sombong, sifat mementingkan diri sendiri, sifat ego. Ego. Rasa bangga diri. Bangga diri dengan ilmu yang ada. Bangga diri dengan kejayaan. Sampai kita lupa yang Allah lah yang membantu kita. Ini ada sahabat kita kongsikan. Antara sunnah Nabi bila baca ayat azab, Nabi berhenti sekejap, doa perlindungan. Bila baca ayat rahmat, Nabi berhenti lagi mohon rahmat daripada Allah. Moga kita dapat amalkan. InsyaAllah, amin. Moga kita dapat amalkan bersama. Baca Al-Quran, baca tafsir, kan? Baca Al-Quran, baca tafsir. Okay, insyaAllah. Moga-moga dia dapat. Kata, Al-Quran ini, ada orang yang bila first time dia dengar, dia terus tersentuh hati. Ada orang, dia perlu didik hati dia.
Orang kata dah keras macam batu kan. Nak didik. Okay. Macam kita letakkan air lah. Lalukan air sampailah batu itu lembut. Sama juga dengan diri kita. Kadang-kadang hati kita ni dah cukup keras lah. Dah macam batu lah. Kan? Jadi kita kena lalukan. Baca ayat-ayat Allah ini. Baca tentang rahmat Allah. Baca tentang azab Allah. Didik sampai kita rasa takutnya dengan azab Allah. Dan sampai kita meletakkan satu harapan yang tinggi kepada rahmat Allah. Okay? Jadi, iaitu yang kedua sebagai penawar. Yang ketiga sebagai petunjuk. Okay? Dalam ayat-ayat Allah ini, dalam Al-Quran ini, Allah tunjukkan kepada kita apa yang perlu kita utamakan. Okay? Apa yang betul, apa yang salah. Okay? Larangan kepada zina, larangan kepada minum arak. Okay? Tentang kehidupan dan sebagainya. Jangan sekutukan Allah, jangan ikut jejak langkah syaitan, jangan ikut jejak langkah Fir'aun. Banyak ceritanya. Okay? Allah menunjukkan kita tentang jalan yang sebenar-benarnya. Allah dah tunjukkan. Okay? Jadi kita sebagai manusia ni perlu ikutlah. Perlu ikut apa yang telah Allah letakkan ataupun Allah tunjukkan kepada kita. Yang keempat adalah sebagai rahmat. Okay? Al-Quran ini diturunkan nak menunjukkan kasih sayang Allah itu begitu luas. Masya Allah. Begitu luas. Masya Allah hebatnya. Kan? Kasih sayang Allah ini begitu luas. Sangat besar. Okay? Sampaikan orang kata, setinggi mana pun dosa hamba-Ku ini, datang apabila hamba-Ku ini datang kepadaku, Allah kata apa? Aku akan ampunkan segala dosa-dosanya. Jadi Allah memberikan segalanya untuk kita. Saat kita hidup di atas muka bumi ini penuh dengan nikmat. Penuh dengan orang kata dapat hidupnya, dapat makannya, dapat rumahnya. Okay? Jadi kasih sayang Allah itu luas, sangat luas. Dan Allah sentiasa membuka pintu-pintu taubatnya. Allah tidak membezakan kulit, warna kulit. Allah tidak membezakan muka. Allah tidak membezakan kau ni miskin ke, kau ni kaya ke tidak. Bila mana engkau bertakwa kepada Allah, syurgalah tempatnya nanti. Jadi, dengan ayat-ayat yang menunjukkan kasih sayang Allah di dalam Al-Quran itu, dia membangunkan rasa bahagia dalam diri kita. Ya, ada penghujung yang baik nanti. Ada kesudahan yang baik nanti. Okey? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan. Dapat tak? Kita tinggal setengah jam je ni. Kita tinggal setengah jam lagi. Kita nak masuk sedikit, insya-Allah. Okey. Ini part 1, nanti ada part 2. Saya tahu saya tak akan dapat habiskan hari ni. Sebab tu saya awal-awal dah bagi tahu dah. Saya nak buat 2 part. Okey. Jadi minggu ni hari Selasa kan, 8.30 pagi. Minggu depan tuan-tuan puan lockkan masa. Kalau siapa yang dah dengar minggu ni, tak dengar minggu depan, sayanglah. Orang kata dapat tu tak habis. Orang kata tapuai tu tak penuh. Tapuai tu separuh je. Okey? Jadi kena lockkan masa untuk minggu depan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita bercerita tadi kan, daripada awal kita ceritakan tentang kesedihan, and then orang kata macam mana nak uruskan emosi ni, kesedihan tu ada ke tak ada ke. Jadi kita faham, kita kena akui kesedihan tu, at the same time kita kena bergantung kepada Allah. Okey? Dan kita nampak Allah telah turunkan Al-Quran itu sebagai satu mujizat yang sangat besar untuk kita. Okey? Sebagai pengajarannya, sebagai penawarnya, sebagai petunjuknya, sebagai rahmatnya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercerita tentang manusia, kita manusia kan? Kita manusia. Okey? Dan Allah telah hadirkan kepada kita seorang pemimpin yang sangat hebat, yang menjadi tauladan kepada kita. Menjadi panduan untuk kita. Okey? Menjadi panduan untuk kita. Siapa? Adakah Allah menghadirkan malaikat untuk kita contohi? Tidak. Adakah Allah menghadirkan makhluk lain yang berbentuk lain daripada kita sebagai umat manusia ni untuk kita contohi? Tidak. Allah hadirkan kepada kita seorang Rasul yang sangat hebat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Okey? Jadi, bila kita bercakap tentang kesedihan,
bila kita bercakap tentang kesedihan, adakah Rasulullah pernah bersedih? Adakah Rasulullah pernah bersedih? Sampai kita ni menolak, orang kata tak naklah sedih. Kalau aku sedih ni aku lemah iman. Adakah Rasulullah juga pernah bersedih? Jawapannya adalah benar. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Okey, selamat datang. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersedih. Nabi Muhammad juga pernah bersedih. Kita ambil satu spesifik masa, okey? Satu spesifik masa ketika mana Nabi Muhammad SAW sudah menerima wahyu. Okey, bila mana Nabi Muhammad SAW sudah menerima wahyu. Apabila Nabi Muhammad sudah menerima wahyu, ada satu masa tu, okey, Nabi Muhammad dah terima wahyu, okey, dah terima wahyu. Tiba-tiba ada satu masa tu, okey, ni timeline lah orang kata. Ada satu masa tu, tiba-tiba, okey, ada satu orang panggil jurang masa. Ni Nabi Muhammad terima wahyu, Rasulullah terima wahyu, terima. Tiba-tiba ada satu jurang masa tu, okey, Rasulullah, orang kata, macam tak terima wahyu dalam satu jurang masa yang agak panjang. Okey, Rasulullah tak terima wahyu yang agak panjang. Okey, ada ulama menulis tempoh dia lebih kurang 3 ke 4 hari. Dalam perbezaan hari lah. Ada ulama yang menulis sampai berminggu. Okey, bayangkan tuan-tuan dan puan. Okey, cuba kita keluar sekejap. Bayangkan tuan-tuan dan puan. Okey, pasangan tuan-tuan dan puan, anak tuan-tuan dan puan pergi ke satu tempat yang sangat jauh. Pergi ke satu tempat yang sangat jauh. Okey? Tiba-tiba tak ada satu berita pun daripada anak kita, daripada pasangan kita. Tak ada satu berita pun. Okey, kalau dulu zaman pakai surat, kita rasa macam 3-4 hari tu masih lagi okey. Tapi kalau dah berminggu-minggu, kita rasa tak selamat, betul? Kalau zaman sekarang ni, kita dah guna WhatsApp, kita dah guna SMS, kita dah boleh call. Okey? Kalau beberapa jam pun kita dah rasa lama. Sebab takkanlah tak boleh nak mesej, takkanlah tak boleh nak WhatsApp. Wi-Fi ada dekat mana-mana. Betul tak? Tiba-tiba dia terkena terbang, okey, macam dulu kan saya terbang ke overseas, makan masa 20 plus lah jam. Okey? Sehari lebih. Okey? Sehari lebih. Okey? Sampai masa, orang kata, lamalah tempoh tu. Okey? Bila lama tempoh tu, kita jadi risau tak dengan apa? Dah sampai ke belum Selamat tak dalam perjalanan? Takut-takut kita tengok berita dulu. Tiba-tiba kapal terbang terhempas ke, kan? Macam-macam kita fikir. Sama juga dengan Rasulullah yang dah sentiasa terima wahyu. Contohlah, okey, para ulama kata ada yang 3 ke 4 hari. Ada yang kata sampai berminggu. Tapi, apa yang pentingnya adalah lebih daripada jurang kebiasaan. Lebih daripada kebiasaan. Contoh macam tadi WhatsApp. WhatsApp kita boleh dapat dalam sejam, 2 jam kan. Tiba-tiba lebih daripada kebiasaan. Lebih daripada sehari lebih. Tak WhatsApp ni kenapa ni? Kita mulalah fikir macam-macam. Sama juga dengan Rasulullah. Rasulullah juga manusia. Rasulullah jadi sedih. Rasulullah kata, kenapa Jibril tak datang jumpa aku ni? Kenapa tak ada ayat Allah ni? Rasulullah sedih. Ketika itu, okey? Ketika itu Rasulullah tak tahu aturan wahyu itu macam mana. Okey? Aturan wahyu itu bagaimana? Rasulullah tak tahu. Okey? Dan Rasulullah tak tahu berapakah tempoh masa yang akan diterima wahyu itu. Berapakah tempoh masa yang akan diterima wahyu itu. Ketika ini Rasulullah berada di Mekah. Ketika ini, situasi ini Rasulullah berada di
di Mekah. Sebelum peristiwa hijrah. Jadi Rasulullah tak tahu sampai bila nak terima wahyu ni. Sampai bila? Tak tahu. Sedangkan wahyu itu diterima sampailah Rasulullah wafat kan. Jadi Rasulullah tak tahu bila saatnya. Sampai bila ni. Adakah wahyu tu dah terhenti? Rasulullah jadi risau. Jadi bila mana Rasulullah ni sedih. Okey, bila mana Rasulullah ni sedih. Sedih tak Rasulullah? Sedih. Ada tak emosi sedih tu pada Rasulullah? Ada. Jadi bila mana Rasulullah ni sedih, sampai Rasulullah tak mampu untuk bangun qiyam. Sampai Rasulullah tak mampu untuk bangun qiyam. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai tak mampu untuk bangun qiyam. Sebab Rasulullah ni sedih, jadi risau. Okey? Jadi bila mana lihat keadaan ini, ketika mana Rasulullah di Mekah, para sahabat, okey, orang kata umat Islam tu masih kecil. Umat Islam tu masih lagi dalam kelompok kecil. Jadi isteri Abu Lahab ni bila mana dia sedar, dia berkata, syaitan engkau telah tinggalkan engkau, wahai Muhammad. Dia kata apa? Syaitan engkau telah tinggalkan engkau, wahai Muhammad. Macam tu isteri Abu Lahab berkata macam tu. Jadi bila Rasulullah ni sangat sedih, bila kena kecam pula dengan orang kata masyarakat Arab Quraisy yang ada ketika itu, yang sangat membenci Nabi Muhammad kan? Sangat membenci Nabi Muhammad sebab dia masyarakat Arab Quraisy tak dengar Rasulullah baca Al-Quran sebab Rasulullah terlalu bersedih. Lalu apa? Allah turunkan satu surah. Siapa boleh teka surah? Siapa boleh teka surah apa dulu? Saya nak cerita terus. Surah apa, Cik Amy? Komen kan, Cik Aslaha? Surah apa ni? Allah turunkan satu surah. Nak menunjukkan betapa akrabnya Tuhan Allah ini dengan kita. Surah apa tu yang Allah turunkan? Iaitu ya, betul. Puan Ros, betul. Surah Ad-Duha. Surah Duha. Bila Allah turunkan surah Duha ini, Allah nak menunjukkan betapa akrabnya Allah dengan kita sebenarnya. Bukan saja dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi dengan kita semua. Okey? Jadi dengan surah Duha ni, kenapa? Jom kita lihat. Kita terus masuk ayat. Kita dah nak habis. Okey? Tapi saya tak habislah hari ni ya, surah Duha. Kita akan sambung minggu depan. Tapi kita nak lihat poin yang penting dulu. Okey? Surah Duha. Surah Duha ni Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang ketika itu tengah sedih. Sangat-sangat sedih. Okey? Jadi ayat pertama. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Tiba-tiba tak buka tafsir. Okey, saya bacakan sebentar. Wadduha wal laili iza saja. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 3 ayat ni insya-Allah pagi ni, insya-Allah. Okey. Tapi ayat pertama dengan ayat kedua ini, wadduha wal laili iza saja, demi waktu duha. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Dan orang lihat pada ayat ini. Allah bersumpah atas waktu duha dan malam yang sepi.
waktu duha dengan malam yang sepi. Guru saya pernah bercerita, okey, apabila kita melihat Allah bersumpah di dalam Al-Quran, makna kata itu adalah sangat-sangat penting. Demi duha, okey, demi waktu duha dan demi malam. Okey. Apabila disumpah, okey, apabila Allah bersumpah atas sesuatu itu, makna kata dia betul-betul penting. Betul-betul penting. Okey. Sama juga contoh kita ambil surah Al-Asy kan. Wal as demi masa. Makna kata masa itu betul-betul penting. Saya teringat kata Imam Syafi'i, dia katakan, macam mana ayat dia? Aku begitu pelik waktu itu sangat pantas berlalu. Ayat dia, aku melihat waktu itu sangat pantas berlalu, tetapi aku makin pelik melihat manusia itu membazir waktu. Macam itulah lebih kurang ayat dia. Nanti saya tengok balik ayat dia. Okey. Imam Syafi'i pernah sebutkan. Okey. Jadi surah Duha ini ayat 1 dan ayat 2, okey. Allah menceritakan, Allah bersumpah atas waktu duha dan Allah bersumpah atas waktu malam yang sepi. Okey. Bila kita lihat balik, okey. Cuba kita lihat balik tuan-tuan dan puan-puan. Duha padam. Okey. Waktu duha dan waktu malam. Okey. Kenapa Allah sebutkan kedua-dua waktu ini dalam dua ayat yang pertama ini? Okey. Apabila kita nak melihat balik, dia jatuh pula. Duha ini, tuan-tuan dan puan-puan, matahari dia tak terik. Dia tak sakit. Sekarang ni waktu duha. Tuan-tuan dan puan-puan tengok matahari. Dia tak panas sangat. Dia panas tu panas lah. Dia panas tu panas. Tapi dia tak terlampau terik sampai orang kata macam waktu Zuhur tu. Yang betul-betul matahari tercacak kat atas kepala ni. Tidak. Orang kata kalau waktu Zuhur tu sidai baju tu, sejam je dah kering. Kan? Tambah-tambah sekarang ni kan, panas dia orang kata boleh tahan jugalah. Okay? Jadi matahari ni, ketika mana waktu duha, dia tak terlalu terik. Okay? Sinar tu, orang kata, sinar matahari tu lapang je. Tenang je. Dan waktu ni lah, manusia banyak aktiviti. Betul tak? Banyak aktiviti. Waktu ni lah manusia banyak aktiviti. Dan sebahagian ulama menyebutkan duha itu cahaya dia tenang je, sama. Orang kata macam turunnya wahyu. Macam turunnya wahyu. Okey? Duha itu cahaya dia tenang je macam ketika mana waktu turunnya wahyu. Dan waktu duha ni kalau kita lihat kan, dia seolah-olah macam disebabkan ketenangan itu tuan-tuan. Dia seolah-olah macam oksigen untuk kita. Seolah-olah macam oksigen untuk jiwa kita. That's why lah adanya solat sunat duha. Tuan Zaini kata, jangan lupa hafal doa-doa. Kan? Jadi itu dia nak menceritakan tentang waktu duha. Waktu malam tu pula macam mana? Malam tu kalau kita lihat betul-betul, okay? Malam yang betul-betul tenang. Malam yang sepi ni kan? Dan dia sepi. Sepi je, kelam. Orang kata senyap. Yang gelap, betul-betul gelap. Kan? Malam yang sepi tu, sebab Allah menuliskan, okay? Dan demi malam apabila telah sunyi. Bayangkan sunyi, tak ada bunyi. Aktiviti manusia itu dah tak ada. Masing-masing dah tidur dan sebagainya. Ada dua waktu yang berbeza.
Dua waktu yang berbeza Allah hadirkan dalam surah Duha ini. Satu waktu duha, matahari yang orang kata tak terik, tak sakit, sinar dia tenang je. Manusia banyak aktiviti. Dan waktu malam yang betul-betul tenang, betul-betul kelam, gelap, tak nampak apa, senyap, sunyi. Kenapa? Sebab dua waktu ini sama juga macam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Sama juga macam kehidupan kita. Sama juga macam kehidupan kita. Ada masa yang kita rasa macam, ya Allah, penuh emosi itu dalam diri kita, betul? Penuh emosi itu dalam diri kita. Kita rasa okey, kita rasa tenang, rasalah semua perkara yang best tu kita rasa. Sampai satu tahap, kita tertanya-tanya. Sampai satu tahap dalam kehidupan, kita tertanya-tanya, mana sinar tu pergi? Okay? Bila mana kehidupan kita ini seperti malam, kita tertanya-tanya mana sinar tu pergi. Ada hari yang jiwa kita ni macam waktu duha, tenang, banyak aktivitinya, produktif. Tapi ada kalanya kehidupan kita itu tiba-tiba gelap, sunyi, kosong, tanpa bunyi. Dan kita tertanya-tanya mana sinar tu pergi. Tuhan tu marah ke? Tuhan tu marah ke kepada aku? Okey? Adakah Allah menghukum aku? Kenapa aku rasa kosong ni? Kenapa aku rasa sunyi? Dua waktu yang berbeza ini, tuan-tuan dan puan, untuk kita faham. Demi waktu duha dan demi malam yang sunyi sepi. Nak menunjukkan sisi kehidupan kita, kadang ada kehidupan kita, ada masa dalam kehidupan kita ini terang. Ada masa kehidupan kita ini gelap, sedih, sunyi. Rasa macam tak ada tempat bergantung. Dan roda kehidupan ini terus dan menerus berputar. Terus menerus berputar. Buruk pula. Lawak lah. Okey? Ada sisi gelap, ada sisi terang. Dan kehidupan kita ini terus menerus berputar. Berputar dan berputar, berputar dan berputar. Inilah kehidupan kita. Sama tak juga? Sama tak juga macam apa yang Rasulullah hadapi? Sama demi waktu duha dan demi malam yang sunyi sepi. Bayangkan tuan-tuan dan puan, malam yang sunyi sepi. Ni betul-betul sunyi tau. Yang tak dengar bunyi kereta kalau rumah kita depan jalan ke apa ke. Jalan besar ke apa, dengar bunyi jalan besar ke. Itu lain. Ni sunyi sepi betul. Sepi betul ni. Bunyi cengkerik pun tak ada kan. Jadi itulah dia. Nak menggambarkan kehidupan kita begitulah. Dan apabila kita lihat pada ayat yang ketiga. Okay, ketika mana Rasulullah tengah rasa sedih tu. Okay. Rasulullah tengah rasa sedih. Rasulullah tengah rasa macam, kenapa wahyu tu tak sampai? Kenapa Jibril tak sampaikan apa-apa ayat daripada Allah? Adakah aku telah melakukan... Rasulullah bertanya, adakah Rasulullah seolah-olah melakukan kesalahan yang menyebabkan sampai tak turunnya wahyu? Okey? Ketika mana zaman Rasulullah, saya kongsikan sikit. Ketika mana zaman Rasulullah dengan para sahabat ni, tuan-tuan dan puan, disebabkan wahyu itu turun on the spot. Orang kata terus kepada Rasulullah. Ketika itu,
sahabat ni sangat-sangat takut kalau-kalau apa yang diorang buat tu salah, apa yang diorang buat tu dosa dan terus disebutkan di dalam wahyu. Terus disebutkan dalam ayat Al-Quran. Sangat takut. Para sahabat ni sangat takut. Bila buat dosa tu, ya Allah, aku takut Rasulullah tahu. Sebab Jibril dah turunkan ayat ke. Macam tu. Sampai tahap macam tu. Saya ada cerita seorang. Siapa yang nama dia? Sa'alabah. Betul ke nama dia? Pemuda syurga. Dia dia melakukan dosa yang kecil. Tapi dia sangat takut. Sampaikan dia meninggal. Sebabkan dia sangat takut. Takut ayat Allah itu turun. Menceritakan tentang dosa dia. Okey, kita sambung balik. Itu cerita selingan. Tiba-tiba teringat. Okey. Bila mana ayat ketiga ini, Allah sebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Allah kata apa? Allah kata Allah tak tinggalkan dan Allah tak benci. Allah tak tinggalkan dan Allah tak benci. Allah membentuk, salah. Allah membetulkan prasangka dalam hati Rasulullah ketika itu. Allah membetulkan prasangka dalam hati Rasulullah ketika itu. Rasulullah sedih. Rasulullah rasa macam Allah tinggalkan aku ke? Rasulullah rasa macam, ya Allah, kenapa wahyu tak turun? Ada kesalahan ke? Ada azab ke? Jadi Allah membentukkan prasangka itu, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Allah tidak tinggalkan, Allah tidak biarkan dan Allah tidak abaikan. Allah tidak tinggalkan, Allah tidak biarkan, Allah tidak abaikan. Tuan-tuan Rahman dapat ayat ni? Allah tidak tinggalkan, Allah tidak biarkan, Allah tidak abaikan. Ada momen dalam kehidupan kita. Ada momen dalam kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan. Kita rasa down. Betul? Kita rasa sangat down. Kita rasa sangat lemah. Bila mana kita rasa sangat down, sangat lemah tu, air mata kita ketika mana kita bersolat, ketika mana kita berhadapan dengan Allah itu dalam solat, air mata kita ini seolah-olah mengalir tanpa sedar dan terasa panas membasahi pipi. Betul? Ada masa betul tak? Kita rasa macam, ya Allah, aku berdosa, ya Allah. Ada masa kita rasa macam, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Tanpa kita sedar air mata kita mengalir, betul tak? Saat tu kita rasa macam, ya Allah, dekat je. Kita rasa betul-betul dekat dengan Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, aku selalu abai apa yang telah Engkau perintahkan, ya Allah. Betul tak? Kita rasa dosa kita terlalu banyak. Tapi itulah momen kita. Momen yang terindah ketika itu. Di atas sejadah. Ketika mana kita sujud kepada Allah. Ketika mana kita berdoa kepada Allah. Seolah-olah kita bercakap terus kepada Allah. Betul? Tetapi wujud satu masa juga kita rasa kita ni sangat jauh dengan Allah. Wujud juga satu masa yang kita rasakan sangat jauh dengan Allah. Kita rasa dosa kita terlalu banyak. At the same time, kita rasa kita ni dalam kegelapan. Kita rasa dosa kita terlalu banyak. Dan at the same time, kita rasa diri kita ni dalam kegelapan. Rasa macam terlalu banyak kesilapan. Sampai kita rasakan Allah tak akan ampunkan dosa-dosa aku ni. Aku ni banyak sangat dosa ni. Aku ni pezina. Aku ni pendosa.
Kita rasa dosa kita yang terlalu banyak, kita rasa dalam kegelapan, kita rasa banyak sangat silap, kita rasa kita jauh dengan Allah. Tapi dalam surah Duha ini, Allah berikan kita satu benda yang sangat besar value dia. Apa itu? Harapan. Harapan. Allah berikan harapan, Allah tak tinggalkan kita. Allah tak abaikan kita. Allah tak biarkan kita. Silakan Puan Wahaya. Moga dipermudahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allah memberikan kita satu harapan. Satu harapan kepada kita yang Allah tak tinggalkan kita. Tuan-tuan dan puan, Allah tak tinggalkan kita. Allah ada dengan kita. Saat kita lemah, saat kita down ni, Allah ada dengan kita. Mohon taubat. Dosa-dosa kita ini Allah akan ampunkan. Yang saat kita rasa macam kita ni jauh sangat. Kita rasa kita tenggelam dengan dosa. Kita dah isaf dengan dosa-dosa yang kita lakukan. At the same time, kita rasa macam, boleh ke Allah ampunkan dosa aku ni? Tapi Allah memberikan harapan. Allah kata Allah tak tinggalkan. Dan Allah tutup. Okey? Allah tutup apa? Ayat ni Allah tutup dengan menafikan apa-apa yang wujud dalam fikiran ini. Allah menafikan. Allah ni tinggalkan kita ke abaikan tidak? Sangkaan kita kepada Allah yang mana Allah akan pandang kita ni rasa macam tak guna, kita ni tak bernilai. Okey? Kita ni hamba yang hina. Tidak. Tidak ada. Allah hadirkan harapan kepada kita. Betapa hebatnya. 3 ayat ini. 3 ayat pertama ni, tuan-tuan dan puan. Demi waktu duha dan demi malam yang sunyi sepi. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wahai Muhammad. Dan tidak membencimu. Dan dalam 2 waktu ini, Allah didik kita untuk lebih hargai kehidupan kita dalam 2 waktu yang berbeza ni. Prasangka kita ditinggalkan. Prasangka kita Allah tinggalkan kita. Diperbetulkan. Diperbetulkan. Okay? Diperbetulkan dengan surah ini. Sebab tu, okay? Bila kita belajar tentang surah kan, kita belajar pula timeline surah ini. Bilakah surah ini diturunkan? Kita akan lebih nampak. Kita akan lebih jelas. Bila kita tadabbur surah ini, okay, dan kita lihat timeline dia, kita ke mana surah Duha ini diturunkan. Masya Allah, hebat. Rasulullah juga hadapi saat suka ini. Ada tak lagi zaman-zaman saat-saat Rasulullah sedih? Ada. Tahun kesedihan Rasulullah. Ketika mana bapa saudara dia meninggal tanpa memeluk Islam. Ketika mana isterinya meninggal, Siti Khadijah. Itu dipanggil tahun kesedihan. Rasulullah sangat bersedih ketika itu. Dan Allah hadirkan hadiah untuk Rasulullah. Apa dia? Allah hadirkan Isra' Mi'raj. Jadi, bila kita melihat, okay, Rasulullah juga manusia. Rasulullah juga manusia. Manusia yang hebat. Allah hadirkan kita satu sosok. Orang kata satu sosok. Betul sosok perkataannya? Satu sosok ataupun suri tauladan untuk kita. Untuk kita melihat. Contohnya itu bukan malaikat. Contohnya itu adalah manusia juga. Rasulullah juga manusia. Adanya kesedihan, adanya marah. Adanya orang kata hampa. Adanya gembira. Kan kita lihat Rasulullah juga ada saat-saat Rasulullah gembira dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan, bila kita melihat semua benda ni, kita akan nampak Masya Allah, hebat. Kita belajar daripada Rasulullah. Kita belajar daripada Rasulullah. Al-Quran itu turun. Okay? Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. At the same time, kita belajar bagaimana Rasulullah menghadapi saat-saat sukar ini. Dan kalau kita lihat kan, Allah telah menyebut di dalam Al-Quran,
Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Untuk kita melihat Rasulullah ini sebagai contoh untuk kita. Yes, itulah akhlak. Akhlak yang patut aku contohi. Hebat tak tuan-tuan dan puan? Masih bersama saya. Kita dah nak kau 10 tadi. Lama pula kan. Masih bersama saya ke tuan-tuan dan puan? Masih. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan, Allahumma salli ala Muhammad. Itu sahaja untuk part 1. Okey. Kita tengok balik. Yang pertama tadi kita berceritakan tentang kesedihan. Okey. Dia boleh jadi terlampau ekstrim kan. Bahaya dan bagaimana kita nak uruskan emosi. 3 perkara untuk kita uruskan emosi. Dan maha hebatnya Allah hadirkan Al-Quran kepada kita di dalam surah Yunus ayat 57. Bagi 4 perkara. Pengajaran, penawar, petunjuk dan rahmat. Dan bila ceritakan tentang kesedihan, Rasulullah sendiri pun mengalami kesedihan. Mengalami kesedihan. Dan Allah hadirkan surah Duha. Allah hadirkan surah Duha untuk kita. Untuk Nabi Muhammad SAW ketika itu. Dan untuk menjadi pengajaran lah kepada kita. Okay? 2 malam yang berbeza menceritakan tentang kehidupan. Kan? Jadi, itu dia tuan-tuan dan puan. Dan kita lihat pada ayat 3 ni. Allah kata apa? Allah tak tinggalkan, Allah tak abaikan kita, Allah tak biarkan kita. Okay? Baik, tuan-tuan dan puan. Sebelum kita habis, saya nak minta sedikit pertolongan tuan-tuan dan puan sebelum saya nak ceritakan satu benda. Boleh? Saya nak minta tuan-tuan dan puan tuliskan secara ringkas 2 ayat, 2 baris, 3 baris pun tak apa. Apakah tuan-tuan dan puan-puan dapat daripada live pagi ni? Apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat daripada live pagi ini? Boleh? Tuliskan sedikit je. Tuliskan sedikit 2-3 ayat. Ini menjadi panduan juga untuk saya. Adakah apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya ceritakan ini sampai kepada tuan-tuan dan puan? Sebab apa? Sebab manusia ini memandang dengan pelbagai perspektif, dengan pelbagai sudut. Okey? Jadi adakah sudut yang saya sampaikan ini sampai kepada tuan-tuan dan puan? Boleh bantu saya? Dan kita nak bagi semangat juga kepada tuan-tuan dan puan, kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Okey? Bila tuan-tuan dan puan menulis apa yang tuan-tuan dan puan dapat pada pagi ni, okey? Jadi kita nak orang kata lahirkan semangat juga untuk sahabat kita tonton balik episod ni nanti. Boleh? Okey. Jadi silakan tuan-tuan dan puan tuliskan sedikit 2 ke 3 ayat baris, okey? Apa yang tuan-tuan dan puan dapat pada pagi ini, insya-Allah. Silakan. Saya bagi sekejap masa dan tuan-tuan dan puan jangan tinggal lagi tau. Sebab saya ada satu benda nak ceritakan dekat ujung ni. Ada satu perkara yang terbaru dekat izin ngaji. InsyaAllah. Boleh? Saya pasang lagu sekejap je. Tuhan, hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu dan kurniakanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Silakan. Silakan menulis.
teruskan menulis tuan-tuan dan puan. Moga-moga penulisan tuan-tuan dan puan ni mendapat saham juga, insya-Allah. Amin. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan. Saya terus bercerita lah sambil-sambil tuan-tuan dan puan tulis. Okey. Tulis tau. Saya sangat perlukan penulisan tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak ajak kepada tuan-tuan dan puan satu program yang terbaru daripada Easy Ngaji, iaitu webinar hafazan 5 jari. Dan menariknya tuan-tuan dan puan, webinar pada kali ini disampaikan oleh pengarah Easy Ngaji sendiri. Orang kata pengasas lah kepada Easy Ngaji ni. Saya ni orang yang kemudian, Ustaz Adi pun orang yang kemudian, tapi yang awalnya mewujudkan Easy Ngaji ini adalah Ustaz Azizul sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan boleh bersama dengan Ustaz Azizul. Okey. Jarang ni. Jadi tuan-tuan dan puan dapat bersama dengan Ustaz Azizul nanti. Okey, webinar hafazan 5 jari 20 Jun 9 malam, hari Isnin malam. Betul lah? Betul tim? Okey, jadi webinar hafazan 5 jari ni, okey, adalah salah satu program yang terbaru. Okey, kita nak buat program hafazan, insya-Allah. Okey, sama-sama kita melatih diri kita untuk mudah untuk menghafal. Jadi tuan-tuan dan puan boleh lockkan tarikh 20 Jun ni 9 malam. Okey. Nanti penghujung ni, nanti link ada dekat atas, tapi nanti penghujung ni lepas tuan-tuan dan puan dah habis menulis feedback ni ataupun menulis apa yang tuan-tuan dan puan dapat ni, insya-Allah nanti tim akan letakkan. Okey. Kebaikan akhlak. Okey. Allah. Saya tengah membaca tuan-tuan dan puan punya penulisan. Masya-Allah. Hebat. Dan percaya atau tidak, saya kadang-kadang belajar juga apa yang tuan-tuan dan puan sampaikan juga. I get clear penjelasan on the surah. Alhamdulillah. Walaupun kita serba kekurangan, kesedihan dan emosi tak tenang, jangan fikir kita bersendirian. Allah itu ada. Masya Allah, hebat. Bos Easy Ngaji ke tu? Ya. Boleh katakan bos lah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan. Teruskan menulis sebab nanti saya akan pasangkan lagu untuk penghujung ni. Jadi tuan-tuan dan puan, siapa yang excited dengan webinar hafazan 5 jari ni? Guna 5 jari je boleh hafal Quran. InsyaAllah. Nanti boleh tengok sendiri apa yang akan diceritakan oleh Ustaz Azizul. Saya pun menantikan saat ini, insyaAllah. Okey. Jadi 20 Jun 9 malam. Okey. Setiap kesedihan yang kita alami, jangan pernah kita lupa kepada Allah yang Maha mendengar. Masya-Allah. Hebat. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan. Saya akan pasangkan lagu, tuan-tuan dan puan teruskan menulis. Jadi tuan-tuan dan puan, tim tolong bantu untuk letakkan link. Tim akan letakkan link ataupun tuan-tuan dan puan boleh masuk Easy Ngaji Warriors. Dekat atas pun sebenarnya ada dah description saya dah letakkan link www.easyngaji.com/h5. Okey, h5. Senang je tuan-tuan buat, nak type pun boleh, www.easyngaji.com/h5. Okey. Jadi tuan-tuan puan boleh tengok tu tadi. Boleh ping kan? Dah ping dah pun. Sedih itu satu emosi bagi setiap yang menyawa. Hapuskan kesedihan dengan hanya kebergantungan kepada Allah. Setiap ujian disertakan dengan hikmah. Allah Maha Baik. Amin. Masya Allah, hebatlah. Saya rasa teruja dengan apa yang tuan-tuan puan kongsikan. Jadi tuan-tuan puan, tanpa buang masa lagi, saya ucapkan terima kasih dulu. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan yang bersama dengan saya pada pagi ni. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan Ustaz Ifan. Saya bukan Ustaz Ifan.
Saya adalah insan biasa yang suka berkongsi, yang suka bercerita. Kadang-kadang wife saya pening saya cerita non-stop. Tapi ada time yang saya tak bercerita tu, saya tak bercerita betul. Okay. Jadi saya suka untuk berkongsi. Jadi apa yang saya kongsi ni moga-moga menjadi saham juga untuk saya, dan moga-moga dia menjadi satu benda yang bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab kita ni menjadi manusia adalah kita nak jadi manusia yang berilmu dan bermanfaat. Kan? Kita nak jadi manusia yang berilmu dan bermanfaat. Ilmu yang kita ada tu kita nak sebarkan. Kita nak jadikan dia sebagai manfaat. Kita nak jadikan bumi ini, kita nak jadikan bumi Allah ini sebagai satu tempat yang best. Best sebab apa? Best sebab dia adalah tempat untuk bekalan kita. Yang mana nanti kita nak bawa nanti untuk masuk ke syurga. Ya Allah, aku dah buat ni dekat dunia nanti. Ya Allah, aku dah lakukan yang ini untuk dekat dunia nanti. Dan aku dah buat yang ini juga dekat dunia nanti. Aku dah ajarkan kepada orang lain tentang surah Duha. Masya Allah, hebat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah kita. Okay? Bukan saya saja. Allahu Akbar. Sampai jatuh mat. Bukan saya saja, tapi tuan-tuan dan puan-puan pun sama. Apa yang kita ada ini, inilah yang kita nak sampaikan. Inilah yang akan menjadi saham kita nanti. Okay? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa webinar Hafazan 5 Jari ni. Saya nak mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Jutaan terima kasih. Tanpa tuan-tuan dan puan, siapalah kami dekat izin ngaji ni. Tanpa tuan-tuan dan puan, siapalah kami dekat izin ngaji ni. Doakan kami dekat izin ngaji terus kuat, terus diberikan kekuatan, terus dilapangkan urusan, terus dimudahkan perjalanan kami untuk kami teruskan perjalanan ini dalam menyebarkan manfaat. InsyaAllah. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih. Jangan lupa, kita baru 3 ayat saja surah Duha. Ada lagi kata sampai penghabisan surah Duha tu. Masya Allah, lagi hebat untuk ayat-ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat ke-6, ayat ke-7, 8. Masya Allah, lagi hebat. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupakan part tu hari Selasa minggu depan. Berapa hari bulan? 12 14. Betul. 14 Jun 9 malam pula. 14 Jun 8.30 pagi juga. Okey? Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan. Dan jangan lupa webinar Hafazan 5 Jari tu adalah pada 20 Jun. Boleh klik link yang telah tim saya letakkan. Encik Elmi dah letakkan tadi. Daftar dan masuk ke dalam grup, insyaAllah. Nanti Ustaz Hadi akan ceritakan lagi sekali. Okey? Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Okey? Saya undur diri dahulu. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.